Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arif Aiman bin Tarmizi, nombor metrik 052205. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk ikhlas dan benar. Saya akan menerangkan tentang slide pertama dan kedua. Yang pertama ni, lepas kita baca, kita faham dalam ikhlas tu ada 3 rukun. Yang pertama ialah hakikat, kedua asas, ketiga ialah kesempurnaan. Penerangan dia, yang asas tu adalah niat. Dalam niat tu dah terdapat ikhlas. Yang kedua hakikat. Hakikat tu adalah menandakan unsur yang mengotori niat. Dan yang ketiga ialah kesempurnaan. Kesempurnaan tu adalah sifat benar. Lepas tu ada bagi dalil sikit yang bermaksud, dan janganlah kamu mengusik orang-orang yang menyeru Tuhannya di saat pagi dan petang hari, sedangkan mereka mengkehendaki keredaannya. Tiadalah engkau bertanggungjawab terhadap hitungan amal mereka. Makna niat adalah menghendaki keredaannya. Lepas tu Nabi bersabda, contoh hadis pula, innama amalu binniat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Itu slide pertama. Slide yang kedua ceritakan tentang hakikat niat. Hakikat niat adalah kehendak yang mendorong untuk mampu melakukan sesuatu yang memancar dari pengetahuan. Maknanya bila kita ada ilmu, kita nak melakukan sesuatu. Apa tu penjelasan dia bahawa semua amalmu tidak sah kecuali dengan kemampuan. Maknanya kalau ada ilmu, kalau tak amal tak ada guna. Itu semua tahu kan? Ilmu akan melahirkan kehendak. Kemudian kehendak mendorong kemampuan. Kemampuan adalah pembantu kehendak dalam menggerakkan anggota tubuh. Maknanya bila ada ilmu, lepas tu kita ada kehendak. Bila hendak satu benda, kita buatlah. Itulah kemampuan. Contoh dalam buku dia bagi Allah menciptakan selera makan dalam diri. Lepas tu bila kita lihat makanan, maka lahirlah pengetahuan terhadap makanan. Tiba-tiba datang selera makan bila tengok makanan kan. Bila tengok makanan ada selera, kemudian tangan pun menjangkaunya. Sesungguhnya tangan menjangkau makanan itu kerana adanya kekuatan. Itu je lah. Bila kita tengok makanan, wujud perasaan lapar, lepas tu kita pun pergi ambil makanan. Bila ada ilmu, kita tahu lah benda tu. Betul. Ada pengajaran slide 1, slide 2 ni, ilmu tanpa amal tak guna. Itu je daripada saya. Kemudian sambung slide ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nazri bin Abdul Rahman. Nombor metrik 052203. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang haqiqatun niyah, iaitu hakikat niat. Hakikat niat adalah kehendak yang mendorong untuk mampu melakukan sesuatu yang memancar dari pengetahuan penjelasannya bahawa semua amalmu tidak sah kecuali dengan kemampuan, kehendak dan ilmu. Ilmu akan melahirkan kehendak. Kehendak mendorong kemampuan. Kemampuan adalah pembantu kehendak dalam menggerakkan anggota tubuh. Apabila wujud suatu perbuatan dengan dorongan niat, maka dengan niat dan amal suatu ibadah menjadi sempurna. Niat merupakan salah satu bahagian ibadah. Akan tetapi ia yang terbaik di antara dua bahagian. Hal ini kerana sesungguhnya perbuatan dengan anggota tubuh bukan yang dituju, melainkan kerana pengaruhnya di dalam hati, usaha cenderung kepada kebaikan dan lari dari keburukan. Kemudian ia mencurahkan terhadap fikiran dan zikir, yang mana kedua-duanya menyampaikan pada ketundukan dan pengetahuan
dan menjadi sebab kebahagiaan di akhirat. Niat merupakan gambaran kecenderungan hati itu pada kebaikan. Ia menepati permukaan tujuan. Niat lebih baik daripada perbuatan anggota tubuh. Kerana yang dikehendaki dari amal anggota tubuh hanyalah pengaruh terhadap tempat yang dituju, yakni hati. Perbuatan anggota tubuh tanpa kehadiran hati adalah sia-sia dan tanpa pengaruh. Demikian keutamaan niat dan sesungguhnya ia menepati permukaan tujuan, kemudian berpengaruh di dalamnya. Oleh itu, bersungguhlah kamu untuk memperbanyakkan niat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Idris, nombor metrik 054236. Hari ini saya akan sambung pembincangan daripada sahabat saya ataupun daripada ahli kumpulan saya, iaitu antara niat-niat mungkin kamu dapat meniatkan dalam 8 perkara lah. Antara niat yang pertama, hendaklah kamu meyakini bahawa masjid itu adalah rumah Allah, dan siapa yang pergi ke masjid ialah dia adalah orang yang mengunjungi rumah Allah, maka dia adalah tetamu Allah. Yang kedua adalah niat murattabah. Maksud murattabah di sini ialah yang boleh kita jelaskan di sini, murattabah ialah menunggu solat selepas solat. Yang dimaksudkan di sini menunggu solat selepas solat adalah menunaikan solat sunat dan menunggu untuk solat berjemaah ataupun solat fardu secara berjemaah. Yang ketiga adalah niat untuk beriktikaf. Apabila kita masuk ke masjid, maka kita boleh beriktikaf. Beriktikaf di sini adalah maksudnya kita meniatkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Yang keempat, menyendiri dan menghindari daripada kesibukan. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita masuk dalam masjid, kita tidak melakukan perkara yang sia-sialah. Kita tidak melakukan perkara yang melalaikan. Mana kita bersendiri, tetapi bersendiri itu adalah untuk mengingati Allah. Dan yang kelima, mengkhususkan diri untuk berzikir, mendengar dan memperdengarkan. Iaitu tidak semestinya kita duduk untuk menyendiri itu kita duduk saja. Bukan gitu. Mana kita duduk berzikir ataupun kita mendengar bacaan zikir ataupun kita memperdengarkan zikir itu. Kita memperdengarkan zikir itu kepada inilah, bila kata memperdengarkan maksudnya ada orang lain dengar lah. Tapi jangan timbul perkataan riak, sebab tajuk kita ikhlas. Seterusnya, hendaklah kamu bertujuan untuk memberikan faedah berupa ilmu. Ini masukkan di sini, sebagai manusia kita mestilah memberi faedah. Tapi antara faedah itu adalah di dalam bentuk ilmu. Dan seterusnya, hendaklah kamu meninggalkan dosa kerana malu kepada Allah. Maksudnya, bila kita nak lakukan dosa, seperti kita rasa Allah melihat kita. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kamu mengambil manfaat bersaudara kerana Allah. Sesungguhnya Allah telah mempersaudarakan atau telah menyatukan antara hati-hati kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wajdi bin Nasir. Nombor metrik saya 052169. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan sedikit berkenaan dengan tajuk An-niyah la tadkhulu tahta al-ikhtiyar, yakni niat tidak termasuk di bawah ikhtiar. Baik. Tidak semestinya sekiranya seseorang itu berkata dengan hati dan lisannya. Contohnya dia berkata, aku berniat untuk duduk dalam masjid ini dan ini, maka dia telah benar-benar niat. Pengarang mengatakan bahawa tidak semestinya. Sesungguhnya bagi setiap hal itu mestilah ada pendorong dan penolaknya. Manakala niat merupakan pendorong yang menggerakkan, yang tanpanya tidak mungkin terjadi sesuatu perbuatan. Oleh itu, barang siapa yang mengetahui hakikat niat dan mengetahui bahawa niat merupakan roh amal, maka dirinya tidak disusahkan dengan amal yang tidak ada roh. Hal ini membuktikan bahawa perkara yang harus kadang-kadang menjadi lebih utama daripada ibadah apabila terdapat niat di dalamnya. Contohnya, jika seorang itu mengetahui bahawa hiburan dengan berkelakar dalam sesaat boleh mengembalikan semangatnya, maka hal itu lebih utama baginya. Saya ingin ceritakan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Muaz, mafhumnya, ikhlaskanlah amal, maka sedikit darinya mencukupimu. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi,
Sesiapa sahaja seorang hamba yang mengikhlaskan amalnya selama 40 hari, nescaya akan muncul sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Hikal bin Al-Bahrain, nombor matrik 052132. Okey, saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya. Okey, hakikatul ikhlas fil niyatul tajarrud al-ba'ith al-wahid wa idadu ishraq wa huwa an yashtariku al-ba'ithani wa kullu ma yatasawwaru an yumazijahu ghairah fa inna safa an kulla shawbin minhu yusamma khalisan. Okey, maksud dia kat sini, hakikat yang ikhlas adalah menyendirinya satu dorongan, lawannya adalah isyraq, yakni bersekutu. Bersekutunya dua dorongan, iaitu setiapnya yang tumbuh dicampuri yang lain. Apabila bersih dari segala campuran yang disebutnya murni, sungguh kamu telah mengetahui bahawasanya niat adalah pendorong. Okey, maksudnya dekat sini adalah dia nak menerangkan kat sini hakikat ikhlas ni adalah daripada satu dorongan. Maksudnya gerak-gerik hati kita yang membawa kita kepada keikhlasan untuk membuat sesuatu itu. Jika kita ni berbuat tanpa dorongan hati tu, maksudnya dia dah jadi bukan ikhlas. Dia dah bercampur. Okey, seterusnya فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بصوم وقد يقصد المعتق أن يتخلص بالعتق من معونة العبد وسوء خلقه والحج يحجو ليصه مزاجه بهركة السفر أو يحرب من مشقة تعدي العيال أو من إيذاء الأعداء أو من تبر. Sesungguhnya orang yang berpuasa kadang-kadang sengaja melakukan ibadah usaha mengambil manfaat dengan penjagaan yang baik yang dihasilkan dengan berpuasa. Okey, ini contoh dia. Contoh dia orang berpuasa ni, contohnya dia apa? Orang nak kata dia ni bukanlah jahat tapi dia tak baik lah. Lepas tu dia nak apa? Dia nak membuatkan dia ni dapat pahala, dia sanggup berpuasa. Dia sanggup berpuasa melakukan ibadah untuk mengambil manfaat daripada berpuasa tu. Okey, contoh yang kedua pula adalah orang yang memerdekakan hamba tujuannya untuk membebaskan dirinya daripada memberi makanan kepada hambanya itu. Okey, kat sini contoh kedua ni pula, seorang tua ni dia sanggup untuk melepaskan hamba dia dengan tujuan dia tak nak beri makanan ni dekat golongan-golongan fakir. Yang ketiga pula, orang yang menunaikan haji kadang-kadang melakukannya usaha badannya sihat dengan menggerakkan badannya dalam perjalanan atau lari dari kesusahan memelihara keluarga atau menjauh dari gangguan musuh-musuhnya atau dari kebosanan dengan tinggal bersama keluarga. Okey, seterusnya slide yang ke-10. Walidzalik qala ba'duhum fil ikhlas sa'ati najatul abd walakin dzalika aziz wa qala Ibn Sulaiman ad-Darani tuba liman sihah lahu khutwatu wahidah la yuridu biha ila Allah azza wa jalla wa kana ma'ruf al-qarhi yadribu nafsahu yaqul ba nafsi ikhlasi tatakhallasi. Okey, maksudnya oleh kerana itu dia kira ni kesimpulan lah. Oleh kerana itu apabila terlintas tujuan-tujuan ini dalam perbuatan, maka sungguh ikhlasnya telah hilang. Hal itu sangat sukar sekali. Sebagai ulama berkata, dalam keikhlasan sesaat terdapat keselamatan selama-lamanya, akan tetapi hal itu jarang terjadi. Abu Sulaiman Ad-Daran berkata, berbahagialah bagi orang yang benar baginya satu langkah, tidak menghampakannya kecuali Allah. Ma'ruf Al-Kahfi memukul dirinya seraya berkata, wahai jiwaku, lakukanlah keikhlasan, nescaya kamu akan selamat. Maksudnya dekat sini, kalau kita buat sesuatu kerana keikhlasan, insya-Allah kita akan selamat. Dan dikata apabila kita ni terlintasnya tujuan ni, maksudnya apabila kita melakukan sesuatu tu tanpa keikhlasan, maksudnya kita buat sesuatu nak sebab kita nak sesuatu, maka keikhlasan tu tidak diterima lah, kira keikhlasan tu hilang. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Azfali bin Zubahir, nombor matrik 052180. Syawabu ikhlasu fi niyat. Keaiban ataupun kecacatan ikhlas dalam niat. Ketahuilah bahawasanya timbul campuran sifat tercela ini terdiri daripada beberapa sebab. Okey, maksudnya kecacatan ikhlas kita boleh wujud dalam beberapa sebab. Kadang-kala kita kuasainya dan kadang-kala kita tak perasan.
kita tenggelam kat dalam dia. Okey, dan kadang-kala ia sama untuk tujuan ibadah serta tidak menghapuskan pokok pahala dalam perkara-perkara yang dibenarkan. Okey, maksud dia ikhlas ni kadang kita ada tersifat, kita ikhlas tapi kadang tercampur dengan macam bongkak, takabur, macam tu lah. Perkara-perkara yang boleh mencelakan sifat keikhlasan kita lah. Okey, arkanu salasu sidqun wa huwa kamilu ikhlas. Okey, rukun ketiga boleh dipercayai, ia merupakan kesempurnaan ikhlas. A'lamu an sadaqah maratib satta min balighul fil jami'uha ratibatu kamilu istihaqu ismi sadiqi. Okey, ketahuilah bahawa sesungguhnya sifat boleh dipercayai ini memiliki 6 tahap. Barang siapa yang telah sampai ke tahap semua tahap itu secara sempurna, maka dia layak menyandang sifat boleh dipercayai, sifat sidik. Okey, maksudnya sesiapa yang mempunyai 6 sifat dan 6 sifat tahap ni lah, maka dia boleh menyandang sifat boleh dipercayai. Maksudnya dia boleh dipercayai tapi dengan 6 sifat tu. Okey, yang pertama sidqu fi qauli fi jami'i aulaha. Boleh dipercayai dalam perkataan, dalam semua keadaan ia mempunyai kesempurnaan. Okey, yang pertama ni boleh dipercayai dalam perkataan, dalam semua keadaan lah ia mempunyai 2 kesempurnaan. Okey, yang pertama al-ihtara anil ma'arid aidan, waspada daripada penentangan, kerana walaupun ia benar di dalam dirinya, namun ia dianggap menyimpang dari kebenaran kedustaan. Yang berbahaya adalah pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Okey, yang kedua ayyar'i sadiqi fi aqawilah ma'allah ta'ala, hendaklah memelihara kebenaran dalam sanubarinya bersama Allah Ta'ala. Okey, sifat yang pertama ni kita daripada kata-kata dan juga semua keadaan lah. Sifat yang pertama ni kita daripada kata-kata dan juga semua keadaan lah. Okey, waspada daripada penentangan, kena berhati-hati daripada penentangan kerana ia benar dalam dirinya, namun dianggap menyimpang dari kebenaran kedustaan. Yang berbahaya adalah pemahaman dan menyimpang. Okey, maksudnya kita menentang tapi dalam masa yang sama dalam hati kita masih was-was lagi. Okey, yang kedua pula, hendaklah memelihara kebenaran dalam sanubari. Kita hendaklah menanamkan sifat percaya kepada Allah, percaya dan kita hanya berserah kepada Allah je. Macam tu. Okey, seterusnya akan disambung oleh Mat. Sifat yang kedua sampai yang keenam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Iskandar bin Ismail, nombor metrik 052193. Saya adalah pembentang terakhir daripada kumpulan saya dan saya ingin menyambung pembentangan daripada saudara Zulfadi ni tentang 6 tahap sifat yang boleh dipercayai, sifat boleh dipercayai. Itu sidik. Yang seterusnya ialah boleh dipercayai dalam niat. Yang seterusnya boleh dipercayai dalam tekad, niat dan tekad. Boleh dipercayai dalam niat ni, niat kita tu mana kata tulus dan niat yang betul. Niat dia daripada awal dah tak menyimpang ke lain. Niat dengan satu matlamat yang betul, satu matlamat yang daripada sisi agama ni tak salah belaka, yang membawa kepada tekad. Tekad ni keazaman, kehendak yang tinggi belaka. Dalam keadaan yang sama lah, dia tidak menyimpang, dia tidak salah semua. Yang seterusnya membawa kepada amalan, membawa kepada pengamalan kita. Dia kata sini sesungguhnya tekad itu ringan tapi yang berat itu adalah mengamalkannya. Betul, bertahun-tahun kita menekadkan sesuatu, kita nak berubah ke benda-benda, tapi kita buat benda jadi sia-sia je. Jadi amali ni penting. Yang terakhir boleh dipercayai dalam perbuatan selaras antara yang batin dengan zahir. Dia kata batin kita bertekad, kita berniat benda yang betul selaras dengan perbuatan kita juga kita buat benda yang betul.
Di seterusnya saya akan membuat sedikit kesimpulan daripada tajuk kami. Di ikhlas ni dapat kita tahu daripada pembintangan sebelum ni adalah terdiri daripada 3 rukun. Yang pertama ialah niat, daripada 3 rukun: niat, hakikat dan kesempurnaan. Asasnya adalah niat. Niat ni, wujud ni, niat ni daripada ilmu. Niat ni boleh kata kepada kehendak lah. Wujud ni daripada ilmu. Kita belajar sembahyang, timbulnya niat kita untuk sembahyang. Jadi bila timbulnya niat ni, dia berkait juga dengan kemampuan dan kehendak seorang tu lah. Dia semuanya berasal daripada ilmu. Timbulnya satu perkara tu daripada ilmu. Kita belajar satu benda, timbulnya kehendak kita nak buat benda yang kita belajar. Jadi daripada ilmu akan melahirkan kehendak, akan lahirnya niat daripada ilmu tu. Kehendak akan mendorong kemampuan. Kemampuan ni kudrat seseorang tu. Kemampuan ni lah pembantu untuk menguatkan tubuh badan, untuk membuat satu perkara lah. Kata sini, benda yang paling penting sebenarnya adalah niat lah. Niat ni daripada hati kita, kesucian hati kita tu sendiri. Macam kita sembahyang lah, kita menghadap Allah, pegang semua kita buat, hukum semua kita buat, tapi hati kita kadang-kadang tak layak. Duk muka tak layak hati kita. Kita sembahyang, yang kita nak sebagai seorang Muslim semua nak kita memang mikir tentang lillahi ta'ala, tapi kadang-kadang hati kita dok ke situ dok. Jadi kadang-kadang ada kan jarangnya juga, tapi dok sempurna, dok selarah niat dan perbuatan kita buat. Jadi seterusnya akan peringat mula pasal hakikat niat. Hakikat niat ni lah hakikat ikhlas, bukan hakikat niat. Hakikat ikhlas ni itu mendirinya satu dorongan. Ini satu dorongan, lawan ialah isyrak. Isyrak ni bersekutu. Maknanya kata kita ambil satu contoh. Kita berpuasa. Dorongan pertama, niat kita ni, dorongan kita tetap sebagai niat. Niat kita berpuasa asal-asalnya adalah untuk lillahi ta'ala, untuk beribadat kepada Allah. Tapi kita tahu, kita sedar bahawa kita manusia, kita sedar manfaat puasa ni. Konon-konon nak diet lah kira. Tu lari dah sikit. Jadi menempelnya dua dorongan. Jadi isyrak tu, macam dia kata, bagi contoh banyak dah sini dah. Orang yang buat haji melakukan dia buat sebab dia nak bagi sihat tubuh badan, dengan banyak yang pergerakan haji dah. Lepas tu orang yang memerdekakan hamba, tujuannya dia tak memberi makan dah ke hamba tu. Semua berkait lah. Tapi hakikat ni, yang perkara-perkara yang menempel ni, dorongan yang kurang baik ni, dorongan yang tercela ni, dia ada dua jenis pula. Yang pertama yang kita sedar maknanya kata sebelum kita niat nak puasa tu, kita sedar dah, aku nak puasa ni. Yang pertama lillahi ta'ala. Memang kita niat, kita sekali kita nak puasa tu, kita niat lillahi ta'ala, tapi kita niat juga untuk jaga tubuh badan kita. Yang tu yang kita sedar. Dan yang kita tak sedar ni, yang bahaya ni. Itu ujuk riak tak boleh kira. Kita buat satu perkara tu, kita ambil sebagai contoh sedekah lah. Kita sedekah, tapi dalam masa yang sama kita nak orang tengok kita nak orang tahu kita buat benda tu, kita nak orang tengok kita baik, kita nak orang tengok kita bagus, gitulah. Yang terakhir, kesempurnaan ni boleh dipercayai. Sidik ni benda yang susah lah, boleh dipercayai ni. Mana seorang tu dia perlu untuk mendapatkan sifat sidik ni, dia 6 tahap yang telah dibentangkan tadi. Dia perlu buatlah 6 tahap tu. Bermula daripada niat, bermula daripada betulnya niat dan tak menyimpang semua, sampai kepada selarahnya zahir dan batin. Kesempurnaan ni yang paling ayah nak cari kesempurnaan. Niat mungkin boleh kita kata boleh buat, insyaAllah niat ikhlas, hakikat kita boleh cuba benda gitu. Tapi kesempurnaan ni boleh dipercayai, ini kita bergantung kata-kata pada diri kita dah. Jadi agak sukar lah. Jadi itu saja daripada kelas kami. Saya harap pembintangan kita orang ni boleh faham lah mereka. Atau segala yang kurang tu daripada saya sendiri, segala yang lebih daripada Allah SWT. Maafkan segala kekurangan kami dan kekurangan saya sendiri dalam pembintangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.